Kalau ternakan kecil-kecilan yang macam saya buat ni, dalam bekas-bekas yang kecil ni, kok-kok semen dan politank, kalau sebut amonia, kita tak berapa peduli sangat lah kalau kata cakap pasal amonia ni. Dan amonia sendiri pun kita tak pernah ambil tahu pun apa itu amonia. Sebenarnya amonia ni kalau kata buat kecil-kecilan ternakan yang macam kecil-kecil macam ni pun ada kesannya juga, kesan amonia. Jadi kesan amonia ni daripada para penternak ni memang tak suka lah kalau kata sebut amonia ni, sebab amonia ni boleh menyebabkan kematian ikan. Walau macam mana kita jaga sekalipun, amonia ni tetap akan ada. Okey, saya boleh kongsi sedikit lah daripada pengalaman yang saya buat ternakan secara kecil-kecilan ni mengenai amonia dan cara atasi untuk mengatasi masalah amonia ni. Kalau dia buat ternakan, kalau masalah amonia, ikan akan mati, rugi. Jadi satu kerugian. Jadi kita boleh atasi dengan masalah amonia ni. Okey, saya boleh share. Okey, pertama sekali kita nak tahu apa itu amonia. Ada orang sebut amonia, tapi kita tak tahu apa itu amonia. Okey, dalam ternakan ni sebenarnya kita kena ambil tahu juga. Amonia ni sebenarnya adalah sejenis gas. Sejenis gas yang tidak berwarna lah, yang kita tak nampak. Tapi dia ada bau. Dia ada kesan bau yang amat macam tengit sikit. Dia macam ada menusuk sedikit. Itu amonia. Saya pun tak boleh nak kongsi bau amonia tu, tapi kalau korang yang buat ternakan ni, okey, korang boleh perasan lah macam mana bau daripada amonia ni. Sebenarnya amonia ni terhasil daripada kolam kita ni, adalah terhasil daripada cara kita beri makan juga, adalah daripada pemakanan tu dia akan menghasilkan. Sebab amonia ni sebenarnya dia terdiri daripada unsur sebatian nitrogen, yang menyebabkan daripada bahan-bahan organik lah yang mereput di dalam kolam kita ni, dalam kok-kok semen dan politank yang saya buat ni. Jadi apa yang mereput tu? Yang mereput tu adalah daripada bahan-bahan makanan yang kita beri juga. Jadi lebihan-lebihan daripada sisa-sisa buangan, daripada najis-najis ikan itu sendiri akan menyebabkan benda-benda tu mereput dan menjadi organik. Jadi organik yang terhimpun di dalam kok-kok semen ni lah yang boleh menjadikan amonia. Okey, itu amonia. Sebenarnya dia boleh jadikan gas. Dia akan terbentuk dalam keadaan gas lah. Jadi kalau kata amonia ni terlalu banyak di dalam kolam-kolam ternakan kita ni, jadi ikan tu akan jadi rangsangan dia tidak berapa aktif. Ikan akan menjadi sakit dan air akan menjadi kotor, berbau, dan yang paling kita tak mau nak tengok, ikan mati lah, disebabkan jadi air di dalam kolam kita ni terlalu banyak toksit daripada amonia tu. Tapi kalau ikut cara yang betul dalam ternakan kita ni, kita boleh dapat atasi amonia ni. Pertama sekali, okey, kalau macam saya ni, daripada segi pengalaman saya ni, kalau kata adanya amonia, okey, masalah amonia ni kita dapat atasi dengan kita buat satu filter lah, create filter untuk air ni, jadi bersih balik air ni, jadi air akan terawat. Okey, itu yang pertama. Tapi yang paling penting, oksigen. Oksigen ni merupakan gas. Oksigen ni merupakan udara yang terbentuk. Jadi kalau kata kita menggunakan yang macam pump oksigen ni, masuk dalam kolam, jadi oksigen yang ada di dalam kolam tu dia akan merawat lah. Boleh dikatakan 70% dia akan merawat unsur-unsur air dalam ni, sebatian-sebatian kimia di dalam kok kita ni akan terawat. Dan unsur daripada oksigen tu sendiri akan membebaskan nitrogen yang terbentuk ni, amonia yang terbentuk dalam ni dalam bentuk gas, dia akan buang lah. Okey, itu secara basic lah apa yang saya faham, saya boleh kongsikan dengan. Tapi kalau korang pula, macam mana korang faham amonia ni apa? Okey, saya faham macam tu lah, jadi saya boleh kongsi lah sedikit. Jadi kalau kata kita nak, cuba korang tengok, kalau kat tempat-tempat ternakan ikan yang menggunakan sistem filter yang kadang-kadang tu hampir, korang tengok, dia orang punya sistem filter tu, kadang-kadang air di dalam kolam tu sampai berbulan-bulan tak tukar. Jadi betapa banyaknya amonia dalam tu. Kalau korang nak tahu, memang banyak amonia. Contohnya satu hari bekalan oksigen terputus, korang boleh tengok ikan dia orang macam mana, semuanya akan timbul. Sama lah juga macam saya ni,
Okey, amonia tetap ada dalam ni. Tapi sekiranya oksigen ni saya stop, ikan akan timbul immediately. Silat-silat air bulan, ikan akan mati. Tapi kalau kata air ni kita rawat dia dengan baik dari segi oksigen, kejernihan air, kebersihan air, ikan akan hidup dengan cantik, insya-Allah. Sebab apa? Oksigen, kebersihan air, toksin amonia ni dapat dikurangkan. Dan air ni kalau kata kita hidup, tidak akan berbau. Tapi kalau kata yang kita nak berkesan, nak kesan amonia yang terlalu banyak, satu, yang pertama, air memang dah kotor. Air kotor, oksigen kurang, ikan akan mati. Jadi faktor utamanya untuk mengelakkan amonia ni daripada menyebabkan kematian ikan ni, inilah oksigen kita kena kuat. Memang perlu kuat dalam setiap kolam ternakan ni, memang kena kuat. Selagi banyak akuarium, banyak oksigen di dalam kolam ni, ikan akan sihat. Walaupun dalam tu ada banyak amonia, tapi amonia ni macam saya kata tadi, dia akan terbebas sebab dia dalam bentuk gas keluar. Dia terbebas. Jadi air tak perlu tukar sampai terlalu kerap lah. Tapi macam saya ni, saya buat rawatan air paling tidak pun dalam seminggu sekali saya akan tukarlah air ni. Saya akan cucilah kolam ni. Saya akan jaga. Jadi amonia tu saya dapat kawal lah. Kalau kata amonia terlalu banyak ni, akan dapat terkawal. Tapi sistem filter kita untuk menghalang amonia tu daripada banyak di dalam kolam ni. Jadi kalau kata dengan penggunaan garam ni, ikan dapat selamat lah daripada kematian tu. Penggunaan garam, satu beg RM1 sahaja, boleh dapat kat kedai-kedai akuatik, ada banyak. Kena standby lah garam ni untuk waktu-waktu kecemasan, amat perlu. Kalau tak ada garam ni pun, garam kasar yang dekat rumah tu pun boleh guna juga untuk emergency. Untuk merawat amonia ni secara semula jadi ni, boleh juga kita gunakan pokok-pokok yang diletakkan di dalam kolam-kolam ni, macam kangkung, bayam Brazil contohnya, boleh juga diletakkan ni. Tapi kesannya kurang lah. Tapi kalau dibuat dengan sistem hidroponik itu, okey, itu lebih yang terbaik. Tapi bagi saya sekarang ni, kalau kata untuk yang video-video selalu, kalau ada kolam, kalau ada ikan yang besar, saya akan letaklah pokok-pokok pandan di dalam ni sebagai untuk menghalangnya terbentuknya amonia tu. Amonia tetap ada juga, tapi sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan juga amonia tu dengan meletakkan pokok-pokok di dalam kolam ni. Tapi kalau kata dalam macam kok-kok kecil ni, agak sukar sikit lah nak letak macam tu. Jadi boleh diatasi juga, macam saya cakap tadi, kuatkan oksigen. Ini paling penting. Tapi jika kita dah buat sistem filter yang macam saya buat tu, okey, sistem filter yang korang buat tu ataupun yang saya sendirilah, saya share pengalaman ni, sistem filter tu akan membawa lah sisa-sisa kumbahan ni, sisa-sisa kotoran ni, buangan daripada dalam kolam ni, akan ditapis di dalam filter tu. Jadi dalam filter tu kita kena kerap cuci. Memang kita kena maintain lah filter tu. Kalau kita tak maintain, amonia tetap juga terbentuk dan masuk balik ke dalam kolam ni. Jadi tidak berguna lah jika macam tu. Jadi sekiranya macam amonia yang terkumpul, bahan-bahan buangan tu yang membentuk amonia tu, jadi apa guna amonia tu? Amonia ni sebenarnya boleh juga dijadikan baja untuk pokok-pokok. Jangan dibuang saja. Okey, contohnya macam saya, bahan-bahan buangan tu saya akan buang, dan sisa-sisa kotoran yang terperangkap di dalam filter tu saya akan buh lah, letakkanlah di dalam pokok-pokok tanaman saya yang bayam Brazil kat belakang kolam ni. Jadi sebagai baja pula, untuk ada juga faedah dia. Macam saya sendiri pun, saya nak share dengan korang, sebenarnya saya pun tak ada satu alat pun atau perkakas yang untuk digunakan untuk cek amonia ni. Tapi macam mana saya cek amonia ni? Okey, saya boleh kongsi sedikit lah. Macam saya kata tadi lah, kalau air dalam kolam ni dah nampak kotor dan ada sikit rasa bau, tapi kolam ni yang saya buat ni tak pernah lah sampai berbau sampai macam tu, saya akan jaga, saya akan rawat cantik-cantik. Oksigen bagi cantik, insyaAllah ikan akan elok. Itu saja pesanan daripada saya. Ini pengalaman daripada saya lah, saya kongsikan apa yang saya buat. Hujung tu ada anak-anak benih ikan tilapia. Untuk next episode, untuk video yang akan datang, saya akan kongsikan anak-anak benih tilapia tu untuk transfer pula di kolam hadapan.
ada cerita dia. Okey, saya rasa setakat ni dulu perkongsian saya dalam video ni. Semoga bermanfaat untuk korang semua dan diri saya sendiri. Sekiranya ada idea, korang boleh komen dekat ruangan ke bawah tu. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.